Aidiladha diraih meriah dalam suasana kebiasaan baharu. Solat sunat Aidiladha, penjarakan fizikal jadi amalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 31 Julai 2020 bersama saya Ifah Hazim. 1 jam bersiaran, kami bawakan kepada anda laporan terkini seluruh negara. Tidak keseorangan, turut bersama saya Syuhaida Arifin. Baik, berita wilayah hari ini akan turut bersiaran secara langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan. Dari Bumi Kenyalang, PDRM melakukan sekatan jalan raya di zon merah dan hijau. Bermula tengah malam ini, sekat penularan kes rentas daerah. Antara fokus di negeri di Bawah Bayu, terdapat 2 kes baharu kolera di Semporna. Dan akhir sekali dari Negeri Sembilan, korban @NS pantau perjalanan aktiviti korban. Semua ini akan dibawakan kepada anda secara langsung seketika nanti bersama Fazril Hisham Effendi, Edisia Doles dan Syafiq Azrul Zafri. Sambutan Aidiladha hari ini cukup bermakna bagi umat Islam di negara ini yang masih dapat meraihkannya bersama keluarga di kampung halaman serta menjalani ibadah korban walaupun perlu dilakukan dengan SOP ketat. Seperti biasa, sambutan dimulakan dengan solat sunat Aidiladha dan ia merupakan kesempatan yang baik untuk barisan kepimpinan negara bertemu rakyat jelata. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama jemaah di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Turut berangkat sama Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta anak anda baginda yang juga pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Baginda kemudiannya menyaksikan ibadah korban 9 ekor lembu yang diadakan di perkarangan masjid. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai kira-kira 700 jemaah di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara menunaikan solat sunat Aidiladha. Beliau tiba pukul 7.40 pagi sebelum menyertai jemaah di Dewan Solat Utama. Pelaksanaan solat sunat Aidiladha dilakukan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Suhu badan para jemaah diambil terlebih dahulu oleh petugas masjid sebelum mereka dibenarkan masuk ke ruangan solat. Sebanyak 4 kaunter pendaftaran turut dibuka bagi mengelak kesesakan semasa jemaah memasuki masjid. Khutbah raya yang bertajuk Ketaatan Menyubur Keimanan disampaikan Ketua Imam Muhammad Rahimi P. Ramli yang turut mengimamkan solat. Sementara itu, di Kanga Perlis dan Ipoh Perak, penganjuran solat sunat Aidiladha diadakan dalam 2 sesi bagi mematuhi SOP selain memberi ruang kepada lebih ramai umat Islam di negeri itu untuk bersama-sama menunaikan solat sunat itu. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tuanku Said Putra Jamalul Lail bersama Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dengan memakai pelitup muka. Turut hadir Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Baginda turut berkenan menyaksikan upacara ibadah korban 2 ekor kambing yang dijalankan ahli jawatan kuasa masjid berkenaan. Pada majlis berkenaan, sebanyak 2 ekor kambing dan 1 ekor lembu telah disembelih.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah diiringi Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihili Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Ipoh pagi tadi. Solat sunat yang dipimpin Sarjan Razali Musa disertai 80 jemaah dengan mematuhi SOP ditetapkan. Di Kuala Terengganu, lebih 300 jemaah menjaga segala SOP serta menjalani pemeriksaan suhu badan. Solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Muktafi Bilal Shah Ladang ini disertai Sultan Mizan Zainal Abidin yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail dan Tengku Setia Mahkota Raja Tengku Muhammad Muaz. Sementara itu, 6 kaunter saringan dan pemeriksaan suhu dibuka di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. 200 jemaah yang disahkan sihat menyertai solat sunat Hari Raya Aidiladha bersama Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad serta barisan kepimpinan negeri. Hujan lebat sejak awal pagi tadi tidak menghalang umat Islam di Kedah menunaikan solat sunat Aidiladha di masjid dan surau yang dibenarkan dengan mematuhi SOP. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur menunaikan solat sunat Aidiladha di surau kediaman rasmi beliau di Seri Mentalun serta pegawai-pegawai kanan dan ahli keluarga beliau. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Muhammadi Kota Baru. Pematuhan terhadap SOP turut diberikan keutamaan oleh pengurusan masjid. Intipati khutbah antara lain memberi penekanan terhadap hikmah sebenar pengorbanan yang perlu dihayati umat Islam, terutama ketika negara sedang berdepan musibah termasuk penularan pandemik COVID-19. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Abdul Rahman Abbas bersama pasangan Toh Puan Hajah Majimur Sharif menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri Pulau Pinang bersama kira-kira ratusan jemaah. Selain SOP ketat, pihak masjid turut menandakan jarak 1 meter pada setiap barisan saf. Sementara itu, yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Azim Bukit Palah. Selepas mendengar bacaan khutbah Aidiladha, Tun Dr. Muhammad Ali menziarahi makam pahlawan di perkarangan masjid. Ibadah korban diteruskan di setiap negeri di bawah pemantauan pihak berkuasa bagi memastikan semua SOP dipatuhi dan berjalan dalam keadaan selamat dan terkawal. 13 ekor lembu dan 15 ekor kambing dikorbankan di Masjid Al-Malik Khalid University Sains Malaysia USM sempena Hari Raya Korban. Kira-kira 300 keluarga miskin dalam Qaryah USM menerima agihan daging seberat 1 kilogram. Agihan turut diberikan kepada pelajar-pelajar antarabangsa USM dan warga Universiti terbabit. Di Negeri Sembilan, bagi mengelak sesak, hanya 10 ekor lembu dibenar disembelih. Penyembelihan dilakukan di 2 kawasan berbeza, iaitu di perkarangan Masjid Diraja Sri Menanti dan Istana Besar Sri Menanti dengan dihadiri anaknya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Besar Sri Menanti, Tunku Ahli Redauddin Tunku Muhriz dan Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz. Daging korban diagih kepada penduduk setempat terutama golongan asnaf. Di Kota Baru Kelantan, pelaksanaan ibadah korban perdana Idul Adha tahunan Masjid Muhammadi dipantau sepenuhnya pihak berkuasa termasuk anggota polis dan rela. 10 ekor lembu disembelih sebelum dagingnya diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Di Masjid Al-Hasanah Ampang Jajar Al-Usta, 5 ekor lembu dikorbankan hari ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintenden Muhammad Rizwan Saleh berpuas hati dengan langkah yang diambil pihak pengurusan masjid ketika melaksanakan ibadah korban. Pemantauan tetap diteruskan dari semasa ke semasa bagi memantau aktiviti ibadah korban di 129 masjid di daerah itu. Pengurusan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan mengambil inisiatif melakukan penyembelihan bersama individu terlatih bagi meminimalkan jumlah individu terlibat dengan proses penyembelihan. Langkah itu akan memudahkan proses penyembelihan 21 ekor lembu korban secara keseluruhannya. Beliau ditemu bual secara langsung menerusi program Selamat Pagi Malaysia di TV1 selepas mengimamkan solat sunat Aidiladha.
Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadiri ibadah korban bersama anggota tentera di Masjid Khalid bin Al-Walid Kementah. Proses sembelihan itu tidak dilaksanakan di pekarangan masjid bagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebaliknya, 10 lembu telah disembelih di HS Nada Ternak Senjam Berhad di Sungai Buloh sebelum proses melapah dan pengagihan dijalankan di masjid berkenaan. Penyerahan daging korban selesai selepas solat Jumaat. Tidak ketinggalan, Majlis Sambutan Hari Raya Aidiladha dan Ibadah Korban Peringkat Tentera Darat Malaysia TDM diadakan di Masjid Angkatan Tentera Kem Sungai Besi. Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Zamrus Muhammad Zain menyuruh warga TDM sentiasa menghayati pengorbanan anggota terdahulu dan sekarang memastikan keselamatan negara terjamin. Tak tahu kita laksanakan perkara ini. Cuma bezanya pada kali ini had-had limitasi yang telah dilaksanakan. Di samping semayang, kita jarak sosial kita jaga, dan di samping itu juga kita mematuhi acara korban tu kita patuhi juga. Sepatutnya kita ada banyak ataupun kita ada 24 ekor, tapi disebabkan SOP sedia ada, kita mematuhilah dasar yang telah dikeluarkan. Kita hanya laksanakan 10 ekor saja pada hari ini. Sempena sambutan Hari Pahlawan juga, ibadah korban ini juga turut diagih kepada golongan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Hari ini merupakan hari yang bermakna bagi Tentera Darat Malaysia TDM kerana menyambut dua perayaan sekaligus, iaitu Hari Raya Aidiladha dan juga Hari Pahlawan. Dengan adanya norma baru untuk kita menyambut Hari Raya Aidiladha kali ini, ia tidak menghalang langsung pihak TDM untuk melakukan ibadah korban dengan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Audi Mamano, Berita RTM. Bomba dan penyelamat Pelabuhan Klang antara petugas Barisan Harapan yang mengambil peluang melakukan ibadah korban. Perayaan dimulakan dengan solat sunat Aidiladha dengan penetapan jarak fizikal dan kawalan kendiri. Ibadah korban diteruskan selepas bacaan khutbah dengan sembelihan 2 ekor lembu yang turut disempurnakan orang besar daerah Klang, Datuk Abdul Ghani Patih Akhir. Semua petugas terlibat mempunyai sijil pengesahan kesihatan dan telah menjalani pemeriksaan suhu badan. Untuk tujuh yang bertanya diucapkan. Terima kasih diucapkan dan hati Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, berita wilayah diteruskan ke Jabatan Meteorologi bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa hari ini bersama dengan rakan penyampai Azira Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah baratan sekitar 10 hingga 30 km sejam. Namun kelajuan angin ini didapati bertambah kencang di sekitar kawasan utara Laut Cina Selatan. Berikutan terdapat satu sistem lekukan tropika yang kini berada di kawasan tenggara Vietnam. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan yang bertanda kuning
melibatkan kawasan perairan Phuket, Samui, Kondoh, Reef North, Pulau Layang-Layang, Palawan dan juga Labuan. Amaran ini berkuat kuasa mulai pada hari ini sehingga 4 Ogos 2020. Sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan perairan yang berkenaan dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Jika diperhatikan melalui paparan imej satelit semasa, didapati kelompok awan aktif kini terbentuk di kebanyakan kawasan di Laut Cina Selatan. Berikutan terdapat sistem lekukan tropika yang kini berada di kawasan tenggara Vietnam. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Sementara itu, di semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di negeri Perlis, Kedah dan juga Perak. Namun menjelang lewat petang ini sehingga ke awal malam nanti, hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar utara negeri Selangor, pedalaman negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Di negeri Sabah, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan. Namun pada awal malam ini dijangkakan hujan dan ribut petir hanya akan tertumpu di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Di negeri Sarawak, tiada hujan yang dicerap buat waktu ini dan dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Azira dengan perkembangan tersebut. Seperti biasa, setiap Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan. Harga baharu berkuat kuasa tengah malam ini hingga 7 Julai. Baik, maaf dengan kesilapan sebentar tadi. Harga minyak baharu bermula 1 hingga 8 Ogos. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Laporan sekitar Hari Raya Aidiladha dan penguatkuasaan PKPP di Sarawak antara laporan menarik yang akan dibawakan Fazril Hisham Effendi. Silakan. Terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam Aidiladha. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Hari ini hanya 1 kes positif dilaporkan. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes merupakan warga negara asing. Berita seterusnya. Di Kuching pagi tadi, solat sunat Aidiladha dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud bersama lebih 500 jemaah di Masjid Jamik Petrajaya. Diadakan dengan amalan norma baharu, hanya mereka yang berdaftar awal hadir membawa sejadah masing-masing dengan penjarakan fizikal 1 meter. Antara yang hadir ialah Ketua Menteri Datuk Puan Tinggi Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Solat berjemaah dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Haji Mustafa Kamal Haji Ahmad Fauzi, diikuti bacaan khutbah Aidiladha. Sarawak fokus terhadap inisiatif pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat tanpa melibatkan isu politik yang melanda negara ketika ini. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kerajaan negeri tidak akan campur tangan dalam isu dan kemulu politik. Sebaliknya, hanya memberi tumpuan terhadap memajukan Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata beliau yakin ia tidak akan menjejaskan usaha gabungan Parti Sarawak dalam mentadbir negeri ini. Seperti yang selalu diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Tinggi Abang Johari, bahawa kita di Sarawak menumpukan kepada pembangunan negeri. Jadi kita tidak mahu berbicarakan hal-hal politik ni setiap hari. Kadang-kadang boleh mengganggu gugat urusan kita untuk merancang serta membangunkan negeri kita. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pengagihan Daging Korban bersempena sambutan Hari Raya Korban Anjuran Majlis Islam Sarawak yang berlangsung di Dewan Hikmah Petrajaya Kuching. Pada majlis sederhana itu, setiap prosedur operasi standard dipatuhi dan agihan daging korban secara simbolik telah dilakukan sebelum agihan sebenar kepada 600 orang penerima terdiri daripada golongan asnaf sekitar Kuching, Samarahan, Lundu, Serian dan Simunjan.
Masyarakat perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan jangan sesekali mendedahkan diri dengan risiko jangkitan COVID-19. Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak, Jumaat Ibrahim berkata, ekoran peningkatan kes di Bandaraya Kuching sejak minggu lepas, masyarakat perlu mengambil serius perkara itu. Katanya Sarawak sebelum ini pernah merekodkan penurunan kes yang mendadak sehingga mencecah sifar kes dan kejayaan ini hanya dapat dicapai jika masyarakat tidak mengabaikan SOP seperti penjarakan fizikal, mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi serta jujur semasa mengisytihar status kesihatan diri apabila perlu. Notoklah saya mohon, saya minta semua rakyat Sarawak khasnya tolonglah taatilah SOP MCO tu. Mungkin kita dapat mendaki SOP tu, banyak orang yang boleh bersama kita walaupun cara sengaja. Beliau ditemui pemberita ketika menjalankan ibadah korban yang melibatkan persatuan tersebut di Kampung Gitak Kuching. Pada majlis itu, pihaknya mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan ahli persatuan memberikan kerjasama yang tinggi dengan tidak menghampiri kawasan penyembelihan. Sebanyak 11 ekor lembu ditumbangkan pada majlis berkenaan untuk diagihkan kepada fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Malaysia PDRM akan mengadakan sekatan jalan raya SJR di dua lokasi bermula tengah malam ini sebagai langkah penguatkuasaan larangan pergerakan antara Zon 1 dan Zon 2 bagi memutuskan penularan COVID-19. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar menerusi kenyataan media mendedahkan sekatan akan diadakan di Simunjan dan Seri Aman sehingga 14 Ogos ini. Larangan pergerakan antara zon ini telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk menghadkan pergerakan orang ramai antara Zon 1 yang meliputi Kuching, Samarahan dan Serian yang juga dikategorikan sebagai daerah merah kuning dengan Zon 2 atau daerah-daerah hijau. Orang ramai tidak dibenarkan bergerak merentasi zon berkenaan dan kebenaran hanya diberikan kepada yang menjalankan tugas rasmi, pekerja perkhidmatan penting, kematian ahli keluarga terdekat, ahli keluarga sakit tenat dan keperluan pemeriksaan kesihatan. Namun bagi kaki tangan kerajaan dan pekerja perkhidmatan penting, surat pengesahan majikan diperlukan untuk melakukan pergerakan antara zon. Manakala untuk pergerakan lain yang dibenarkan, pihak terlibat perlu mendapatkan surat kebenaran dari pihak polis. Penumpang penerbangan dari dan ke Kuching juga perlu memohon surat kebenaran polis sebelum menempah tiket penerbangan. Datuk Dev menegaskan pihak polis akan menguatkuasakan larangan pergerakan ini dengan ketat dan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan sebarang pergerakan antara zon. Lebih 600 isi rumah di kampung-kampung di Simunjan dan Lubuk Antu akan menikmati bekalan elektrik 24 jam dalam masa 2 tahun akan datang. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kampung-kampung di Simunjan dan Lubuk Antu merupakan antara kawasan yang dijadualkan dalam pelan projek skim bekalan elektrik luar bandar Last Miles. Jelas Datuk Seri Dr. Stephen, sesi dialog dengan pemegang taruh termasuk pejabat residen dan daerah selain komuniti setempat telah diadakan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Projek berkenaan di Simunjan dijangka memanfaatkan lebih 200 buah rumah selain sebuah dewan masyarakat dan dijadual siap pada tahun depan. Manakala di kawasan Engkari, Lubuk Antu, sekitar 400 penduduk dari 18 buah kampung akan menikmati kemudahan asas tersebut dengan siapnya projek berkenaan pada tahun 2022. Menurut beliau, walaupun pelaksanaan projek berkenaan di Sarawak telah terhenti seketika akibat Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac lepas, namun kerajaan komited mencapai sasaran memastikan 97% kawasan luar bandar menikmati bekalan elektrik selain penyambungan menyeluruh menjelang 2025. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazril dengan perkembangan tersebut. Berita wilayah diteruskan ke Sabah yang membawakan kemeriahan meraihkan Hari Raya Aidiladha dalam suasana sederhana penuh kesyukuran bersama Enisa Doles untuk paparan lanjut. Suhaida, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 2,000 jemaah di Masjid Negeri Kota Kinabalu dalam kebiasaan baru.
Solat sunat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting manakala khutbah disampaikan Mufti Negeri Datuk Bungsus Aziz Jaafar. Masjid Negeri Sabah mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa, namun kehadiran jemaah pagi tadi adalah separuh daripada kapasiti ditetapkan bagi mengamalkan penjarakan sosial. Sebelum ini, Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan untuk memperluaskan kebenaran pelaksanaan solat Jumaat dan solat sunat Aidiladha sepanjang tempoh PKPP. Datuk Bungsu berkata kebenaran terbabit membolehkan solat sunat Aidiladha dilaksanakan tanpa mengabaikan SOP ditetapkan. Sementara itu, disandarkan sambutan Hari Raya Aidiladha diraih sederhana namun meriah dan penuh kesyukuran meskipun disambut dalam suasana norma baharu. Cuaca cerah sebelah pagi membolehkan umat Islam menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah, diikuti ibadah korban secara bergotong royong di masjid dan surau. Di Surau Nur Ikhlas, Kampung Sinar Baru, Batu 12 Sandakan, solat sunat Aidiladha dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan, termasuk penjarakan sosial 1 meter, memakai pelitup separuh muka, imbasan suhu serta daftar rekod jemaah selain membawa sejadah sendiri. Ibadah korban di surau berkenaan juga dilakukan mengikut SOP ditetapkan. 6 ekor lembu dikorbankan dalam program sembelihan korban Aidiladha Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Papar. Program secara bergotong royong itu disertai kira-kira 50 peserta. 6 ekor lembu berkenaan disumbangkan para peserta program. Menurut Pengarah Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Negeri Haji Samin Ongki, daging korban berkenaan akan diserahkan kepada anak-anak yatim, golongan asnaf dan warga emas di daerah Papar. Rumah Anak Yatim As-Sakinah mempunyai 36 pelajar. Mereka semua akan mendapat agihan ini. Selain daripada itu, ada juga anak-anak yatim dan asnaf yang tinggal di luar rumah anak yatim di sekitar daerah Papar ini juga akan mendapat daging kurban nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di perkarangan Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah, Papar. Tidak seperti tahun sebelumnya, program kali ini dilakukan dengan suasana norma baru. Dengan kekangan PKP, PP, jadi kami kena berhati-hatilah dengan keselamatan semua yang hadir dan peserta-peserta dengan sukarelawan kami. Kena berhati-hati. Saya sudah lebih daripada 3-4 kali lah saya ikut berkorban di Rumah Anak Sakinah inilah, dan berharap lebih ramai lagi akan terus serta sama-sama kita berkorban di Rumah Anak Sakinah supaya ramai lagi mendapat manfaat daripada korban pada setiap tahun, insyaAllah. Tahun ini merupakan tahun kelima Rumah Anak Yatim berkenaan mengadakan program ibadah korban sempena Aidiladha. Disandarkan Majlis Ibadah Korban di Program Perumahan Rakyat PPR Muhibah Batu 12 Sandakan menyumbang 7 ekor haiwan korban sempena Aidiladha tahun ini. Menurut Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Parlimen Libaran, Jafari Waliam, sumbangan itu membolehkan golongan kurang berkemampuan di kawasan berkenaan melaksanakan ibadah korban. 7 ekor yang kita telah agi-agikan di kawasan Parlimen Libaran, dan ada 2 kawasan di kawasan yang keluar daripada kawasan Libaran, terutama Jabatan Bomba, Masjid Pengiran, PPR Rancangan Sungai Manila dengan PPR Muhibah, dan Masjid Batu 16 Gumgum. Semua ada dalam 7 ekor, 6 sapi dan 1 ekor kerbau. Beliau ditemui pemberita selepas solat sunat Aidiladha dan ibadah korban di Surau Nur Ikhlas, Kampung Sinar Baru, Batu 12 Sandakan. Perkembangan kolera di Sabah, 2 lagi kes baru dilaporkan di Semporna melibatkan kes bergejala. 2 kes terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes kolera di daerah itu 44. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Christina Rundi, pertambahan kes tersebut sekaligus menjadikan Sabah kini merekodkan 75 kes. Daripada jumlah itu, 48 kes bergejala dan 27 kes tidak bergejala. Semporna kekal mencatat kes tertinggi iaitu 44 kes, Kota Kinabalu 15, Beaufort 4, Putatan dan Kunak masing-masing 3 kes. Tuaran, Sepitang, Tawau dan Lahadatu masing-masing 1 kes. Bagi mengelak jangkitan kolera, beliau menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan langkah pencegahan. Sementara itu, Datuk Dr. Christina berkata,
Aktiviti kawalan dan pencegahan wabak polio di negeri ini masih giat dilaksanakan di semua daerah. Setakat 29 Julai lepas, 788,031 kanak-kanak di bawah umur 13 tahun menerima dos 1 vaksin polio, manakala bilangan kanak-kanak yang menerima dos 2 vaksin polio seramai 716,959. Katanya pencapaian liputan imunisasi dos 1 dan 2 vaksin menunjukkan peningkatan yang menggalakkan. Kes polio di Sabah kekal 4 kes, iaitu 1 kes masing-masing di Tuaran dan Kinabatangan dan 2 di Sandakan. Baik, sekian semua berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri bersama Syuaidah. Silakan, Su. Ya, baik, terima kasih Inisia dengan perkembangan tersebut. Sekitar sambutan Aidiladha di Negeri Sembilan menjadi paparan yang bakal dikongsikan Syafiq Azrul Zafri. Kita terus saja bersama dengan Syafiq. Silakan. Hari Raya Aidiladha disambut sederhana tahun ini oleh umat Islam di negara ini berikutan pandemik COVID-19. Ibadah korban dibenar dilaksana dalam norma baharu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak sebarang jangkitan atau kewujudan kluster baharu. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hana Adli Nasution Ahmad. Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan JAINS mengambil inisiatif mewujudkan sistem e-Korban ADNS sebagai langkah pemantauan perjalanan seluruh ibadah korban di negeri ini. Hanya masjid, surau, madrasah, sekolah agama, institusi pondok mahat tahfiz dibenar melaksanakan aktiviti berkenaan. Di tempat awam pula, penggunaan Dewan Orang Ramai, kawasan lapang dan lokasi awam perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau JAINS, Syamsul Ahmad Syuib, melalui sistem berkenaan, pemohon hanya perlu mengisi maklumat ringkas nama pemohon, tarikh pelaksanaan, jumlah binatang korban, lokasi penyembelihan, senarai petugas dan peserta korban serta cara pelaksanaan. Secara keseluruhan, hanya 200 orang sahaja dibenar berada di lokasi penyembelihan pada satu-satu masa dengan maksimum 10 ekor haiwan sehari. Sementara itu, pengurusan agihan akan dilaksanakan melalui penghantaran rumah ke rumah. Terdapat lebih 1,000 permohonan diterima JAINS melibatkan pelbagai lokasi. Pemantauan secara rawak akan dilakukan selama 4 hari kebenaran korban diberikan. Dan kita mohon supaya penganjur semua dapat mematuhilah segala SOP yang kita tetapkan supaya tidak timbul sebarang kesulitan ataupun rungutan dari masyarakat. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sembilan, Dr. Nik Hamidah Nik Husin berkata, pihaknya bertanggungjawab memastikan pengawalan jangkitan penyakit ternakan semasa tempoh aktiviti korban. e-Korban ADNS merupakan platform lengkap pemohon untuk mendapatkan permit sembelihan luar, sijil kesihatan veterina dan akuan pemindahan ternakan daripada Jabatan Veterina. Sebelum ternakan tu disembelih, kita tahu maknanya tak ada gejala-gejala penyakit yang ni. Dan selepas disembelih, kita membuat pemeriksaan lagi dari segi dagingnya ada tak pada bahagian-bahagian terutamanya organ dalaman yang kemungkinan ada nanah, ada seperti bisul sebagainya. Jadi kita kena dia punya carta dia dah keluar, dia punya tu dah keluar. Jadi kita kena ikut dia punya plan-plan yang telah disediakan lah. Dari segi tenaga kerja tu sekarang ni bila norma baru ni dia tenaga tu memang semua kena kerja sama lah. Yalah tak ramai, lebih kurang dalam 50 lebih je. Nak tak nak pun kena siapkan jugalah. Dalam usaha memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat dibendung, terutamanya pada musim perayaan ini, kerajaan telah menetapkan SOP tertentu yang harus dipatuhi. Bagi Negeri Sembilan, kerajaan negeri memperkenalkan sistem e-Korban ADNS bagi memudahkan umat Islam yang ingin menunaikan ibadah korban dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Hana Adli Nasution Ahmad, RTM. Ibadah haji merupakan rukun atau tiang agama Islam yang kelima setelah syahadah, solat, zakat dan juga puasa. Ibadah yang dilaksanakan Kota Mekah saban tahun dipenuhi dengan tetamu Islam dari pelbagai negara dan juga bangsa.
Menunaikan ibadah haji merupakan antara saat yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam yang menyimpan niat untuk menjejakkan kaki di rumah Allah dalam bulan Zulhijjah yang penuh bersejarah. Namun, ketika dunia menempani pandemik COVID-19, pelaksanaan ibadah haji terpaksa dihadkan bilangan jemaahnya. Ia pastinya memberi kesan besar kepada semua umat, terutama yang menunggu buat pertama kalinya untuk menunaikan ibadah tersebut. Bekas jemaah haji yang pernah berada di sana sebelum ini, rata-ratanya melahirkan rasa rindu mengulangi ibadah di kota Mekah itu. Mereka turut simpati dengan bakal jemaah yang terkesan akibat pandemik ini. Dalam pada itu, bakal jemaah haji 1441 Hijriah reda dengan ketentuan yang telah terjadi dan berharap agar pandemik ini pulih dan ibadah haji dapat dilaksana seperti biasa. Perasaan saya bila berada di Mekah sangat gembira dan teruja kerana saya antara yang muda dapat menunaikan haji bersama keluarga. Semasa di Mekah menunaikan haji dengan tawaf, saya berasa bersyukurlah sebab Allah sediakan ruang dan peluang untuk bersama-sama jemaah lain mengerjakan tawaf dan perkara-perkara yang wajib yang lain. Bila timbulnya isu pandemik COVID-19, memang semua rasa macam terdiam dan terpana seketika sebab semua fikir, mungkinkah tak dapat pergi haji? Dan ada dalam hati tu macam cakap, dapat kot, tak akan selesai isu COVID-19. Tapi rupa-rupanya tidak selesai dan saya rasa macam, ya Allah, kesiannya orang yang tak dapat pergi haji pada tahun ni sebab keseronokan untuk pergi haji tu memang sukar untuk digambarkan. Bila Arab Saudi sendiri mengumumkan bahawa tahun ni memang tak ada ibadah haji, kami keluarga memang rasa kecewa jugalah, tapi memang kena pasrah lah. Pasal apa? Memang ada hikmah je sebalik kejadian ni, pasal di mana kalau kita rasa kalau kita beramai-ramai berkumpul pun mungkin akan ada perkara lain yang akan berlaku. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha atau disebut Hari Raya Korban. Dalam situasi negara kita sekarang ini, kami mendoakan seluruh rakyat di luar kami agar laksanakan pengorbanan dari segi mental dan fizikal. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam di negara ini. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara ini, patuhilah segala SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan supaya ini dapat dihentikan sepenuhnya. Ini juga satu pengorbanan bagi kita selain daripada melakukan ibadah korban yang dituntut agama kepada mereka yang berkemampuan. Kepada seluruh umat Islam, walau di mana saja berada, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar wabak ini mampu kita kawal penularannya dan menjadikan negeri ini negeri yang diberkati dan sentiasa dilindungi dari sebarang bentuk musibah. Selamat Hari Raya Aidiladha 1441 Hijrah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Saya mewakili kru penerbitan RTM Negeri Sembilan mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Kembalikan ke Asapuri. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Ke perkembangan seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Dewan Undangan Negeri Dun Sabah semalam berhubung pembubaran Dun Sabah Penggal ke-15. Ini dinyatakan Setiausaha SPR Ikmaluddin Ishak. Dalam kenyataannya menyebut berdasarkan Perkara 21/4 Perlembagaan Negeri Sabah, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN. Justru itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya itu. Tarikh mesyuarat berkenaan akan dimaklumkan kemudian. Sejak kuarantin wajib dilaksanakan semula 24 Julai lalu, rakyat Malaysia yang pulang melalui pintu masuk sempadan antarabangsa ditempatkan di 11 hotel dan 5 institut latihan awam di Ibu Negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, selain itu ia juga melibatkan pusat kuarantin di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Sarawak, Selangor dan Johor. Beliau berkata setakat ini 2,800 individu direkodkan pulang dari 23 negara. Daripada jumlah itu, seramai 11 individu dihantar ke hospital untuk rawatan. Katanya PDRM juga melakukan 1,942 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. PDRM bersama petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan sentiasa membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap individu terbabit bagi memastikan SOP dipatuhi. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara, diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah pertahanan negara akan menjadi lebih teguh apabila rakyat menemui titik pertemuan dan menghayati semangat bersatu dalam kepelbagaian. Titah baginda, keamanan dan ketenteraman dalam negara dijamin sekiranya semangat saling memahami antara kaum serta saling menghormati antara agama. Pemimpin wajib menunjukkan contoh teladan daripada segi perbuatan serta percakapan bagi memupuk semangat berkenaan. Pertahanan negara akan menjadi rapuh jika warga yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama gagal menjalinkan hubungan yang harmoni. Para pemimpin secara perkataan dan secara perbuatan wajib memberikan sebaik contoh teladan untuk memupuk semangat saling memahami, saling menghormati agar warga hidup penuh harmoni dalam sebuah negara yang aman lagi makmur. Titah baginda sejarah pengorbanan anggota pertahanan dalam negara nyata membuktikan bahawa perkhidmatan pertahanan dan keselamatan negara dipikul secara bersama oleh warga Malaysia daripada pelbagai kaum. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Aidiladha dan memperingati Hari Pahlawan di dataran Kem Sai Putra Ipoh. Akta khusus bagi menangani isu rumah terbengkalai di seluruh negara sedang dibangunkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ia meliputi peruntukan beberapa akta yang menyukarkan kementerian mengambil tindakan dalam kadar segera. Banyak perkara-perkara yang loopholes yang kita harus kaji rumah terbengkalai, ada akta-akta yang tertentu yang tidak memudahkan KPKT untuk ambil tindakan. So jadi itu pun kita tengah kaji satu pemindaan akta atau membuat polisi baru. Terdapat 281 projek perumahan swasta meliputi hampir 74,000 unit rumah dan melibatkan 48,000 pembeli disahkan terbengkalai di Semenanjung Malaysia sejak 2009 hingga Jun lalu.
Pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melanjutkan moratorium kepada golongan sasar jelas membawa berita gembira. Ini khususnya buat usahawan yang terkesan impak COVID-19. Memang setuju. Terima kasih. Jadi saya katakan terima kasih pada Yang Amat Berhormat PM dan memberi bantuan kepada golongan-golongan yang bersasar ini, golongan kecil. Memang golongan kecil yang bersasar ini memang dah tak ada kerja. Dan tak ada kerja ni memang macam mana nak bayar duit kereta, duit rumah dan sebagainya. Jadi kalau bantuan-bantuan daripada bank ini dapat melanjutkan, memang akan membantu. Beliau berharap agihan kerja-kerja di sektor pembinaan melibatkan golongan kontraktor Bumi Putra kelas G1 hingga G7 dapat dipermudah bagi membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan negara. Pelanjutan moratorium juga akan memberi peluang kepada pihak bersasar menyediakan diri dalam dunia perniagaan pada masa akan datang. Golongan-golongan yang tersasar, yang mana yang kena kerja, membuang kerja, yang mana yang tak ada overtime, pendapatan jadi separuh, rendah dan sebagainya, tetap kerajaan bantu golongan tersebut. Dan alhamdulillah kami sebagai usahawan dan juga rakyat rasa bersyukur sangatlah dengan bantuan dan juga keprihatinan kerajaan kita. Beliau berharap semua usahawan akan bertindak proaktif dalam urusan moratorium dan belajar menyesuaikan diri dalam dunia perniagaan yang kian mencabar. Pelaksanaan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID Plaza Tol tertutup di laluan Sungai Dua Pulau Pinang ke hutan Kampung Kedah sememangnya memberi manfaat kepada pengguna di kawasan utara. Malah ia bertepatan matlamat untuk mewujudkan lebuh raya aliran bebas pelbagai lorong bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan memudahkan urusan pengguna. Laporan lanjut bersama wartawan Abdullah Mayudin. Bermula 22 hingga 28 Julai, kira-kira 3 juta pengguna kenderaan persendirian direkod menggunakan laluan Sungai Dua Pulau Pinang ke hutan Kampung Kedah. Daripada jumlah itu, 47,000 kenderaan kelas 1 bersamaan 5.7% pengguna menggunakan RFID di laluan berkenaan. Ia menunjukkan perkembangan positif terhadap pengenalan dan penerimaan teknologi tersebut dalam kalangan rakyat. Menurut Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Muhammad Yusof Abdul Aziz, PLAS terus menjangkakan pertambahan pengguna dari semasa ke semasa berdasarkan maklum balas yang direkod. Dengan keadaan sekarang, dengan promosi dan juga galakan approach yang kita gunakan, saya percaya sebenarnya setiap hari akan ada kenaikan. Mungkin tidak banyak tetapi dalam 2 hingga 3% juga untuk 2-3 minggu ini. Memandangkan masih ramai lagi sedang berusaha, saya percaya, untuk mencari di mana mereka boleh mendapat tag RFID yang sedang kita perkatakan ini. Dan kita sentiasa sebenarnya memantau dan memberi info kepada semua pengguna di mana mereka boleh dapat RFID tersebut. PLAS dalam masa sama sentiasa bersiap sedia dari segi pemantauan sistem dan lorong, memandangkan pelaksanaan RFID di hutan kampung ke Sungai Dua masih dalam fasa ujian perintis awal. Malah dengan diskaun RFID 20% kepada pengguna Jambatan Pulau Pinang, dijangka lebih ramai pengguna akan menggunakan sistem itu. Pengguna yang saya temui berpandangan penggunaan RFID lebih mesra pengguna kerana semua transaksi tambah nilai boleh dilakukan di hujung jari. Kemudahan yang dipautkan bersama e-dompet itu juga lebih selamat kerana kurang interaksi nyata antara manusia. Dekat setahun lah. Jadi mula-mula diperkenalkan dengan RFID dan terus menggunakannya. Jadi macam mana abang lihat sekarang ni pun digalakkan RFID? Senanglah. Senang dan cepat sebab apa kita tak payah nak orang kata nak ambil kad ke apa kan. So semua ready dekat rumah, kita boleh download daripada rumah semua. So abang merasa RFID memang memudahkan perjalanan. Malah dengan adanya kemudahan dan pengenalan kepada teknologi RFID ini, usaha untuk membangunkan sistem aliran tol bebas pelbagai lorong semakin mudah untuk dicapai. Dan yang pastinya, saudagar negeri persiap kurnia keluar Kelana hingga ke Kedah. RFID kini sudah tersedia. Perjalanan pengguna bertambah mudah. Abdullah Mayudin, Berita RTM.
Berpantang maut sebelum ajal. Seorang lelaki terselamat selepas keretanya terbabas lalu terjunam ke laut di Pantai Lido, Johor Bahru pagi tadi. Mangsa berjaya keluar daripada kereta sebelum berenang ke tebing laut dan berpaut pada sebatang besi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Lakin Pegawai Bomba Kanan 2, Ronnie Robert berkata kereta yang dipandu mangsa Wan To Ying hilang kawalan sebelum terbabas. 14 anggota, 3 unit motosikal cepat gerak, sebuah ambulan unit bantuan perkhidmatan kecemasan serta sebuah jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk pemeriksaan kesihatan. Seorang lelaki diburu polis setelah melarikan sebentuk cincin berharga RM1,600 dari sebuah kedai emas di Kota Tinggi, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Superintenden Husin Zamora berkata, suspek berurusan dengan salah seorang jurujual. Jurujual tersebut memberikan cincin itu kepada suspek untuk cuba memakainya. Namun suspek bertindak melarikan diri bersama-sama cincin berkenaan. Salah seorang pekerja yang menyedari kejadian itu cuba mengejar suspek namun gagal. Wajah suspek dirakam menerusi kamera litar tertutup. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana curi dalam bangunan. Skuad Harimau Melaya akan memberi tumpuan kepada baki 3 perlawanan pusingan kedua kelayakan kumpulan G Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Oktober dan November ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Ramalingam berkata, pembatalan kejohanan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF Suzuki pada tahun ini susulan pandemik COVID-19 memudahkan pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho untuk merangka persiapan terbaik bagi menghadapi pusingan kelayakan berkenaan. Beliau memaklumkan Cheng Ho dijangka memanggil pemain terlibat untuk mengikuti sesi latihan pusat pada pertengahan September ini sebelum berdepan Bahrain pada aksi pemanas badan di tempat lawan pada awal Oktober. Selepas aksi pemanas badan menentang Bahrain, skuad kebangsaan akan terbang ke Emirat Arab Bersatu UAE untuk berdepan pasukan tuan rumah dalam pusingan kedua kelayakan pada 8 Oktober. Pihak Konfederasi Bola Sepak Asia AFC masih memantau situasi semasa pandemik COVID-19 sebelum membuat keputusan lanjut berhubung kebenaran mengadakan aksi persahabatan berkenaan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syapawi Ismail telah mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bersama Pengarah Majlis Sukan Negeri pada Selasa. Ini merupakan mesyuarat kali kedua untuk tahun ini dengan mesyuarat kali pertama telah diadakan pada 23 Januari lalu. Antara perkara yang dibincangkan termasuklah penyelarasan dan pelaporan dari segi pentadbiran, status semasa program latihan atlet di peringkat kebangsaan dan negeri, status penganjuran kejohanan dan sirkit-sirkit remaja pasca COVID-19 serta program berterusan berkaitan kebajikan atlet. Dato' Ahmad Syapawi turut menjelaskan MSN telah bersedia untuk melaksanakan program pembangunan sukan pasca PKPP khususnya program-program pelapis negeri dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri. Bagaimanapun MSN dan Majlis Sukan Negeri perlu menunggu keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia berhubung pelaksanaan latihan dan aktiviti sukan di sekolah pasca PKPP. Mesyuarat turut membincangkan status pelaksanaan Sukan Malaysia Sukma Johor yang akan diadakan tahun depan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Shu, kadang-kadang kita tak jangka sebenarnya apabila kita dilanda kesusahan, itulah yang membawa tuah kepada kita pada kemudian hari. Ya, betul tu Ifa. Seperti contoh kisah seorang ibu tunggal 7 anak ini yang terpaksa melalui episod duka, terpaksa menjaring ikan ketika dalam pantang, sebenarnya tanpa diduga memberi peluang buat dirinya. Malah sebenarnya kepayahan ini digunakan Masliana Muhammad Sobri bagi menghasilkan aneka pekasam ikan setelah dirinya ditinggalkan bersama anak-anaknya oleh suami. Dan wartawan kami sebenarnya Zanariah Zainal Abidin bertemu dengan wanita wajah ini yang berusaha keras keluar dari kesulitan demi kelangsungan hidup dirinya dan anak-anak. Jom sama-sama kita saksikan. Tidak mahu berputus asa dengan kehidupannya, usahawan ini tidak menyangka tindakan nekat 4 tahun yang lalu menjadikan dia seorang usahawan ikan pekasam yang berjaya. Jelas Masliana untuk berada pada tahap ini, dia terpaksa berkorban termasuk menyerahkan anak bongsunya kepada orang lain serta menempatkan 3 anaknya ke rumah kebajikan. Dirinya juga pernah ditipu. Namun berkat kesabaran menepuhi pelbagai halangan, dia kini mampu tersenyum apabila bergelar usahawan ikan pekasam Cik Na hingga mempunyai lebih 100 ejen di seluruh negara. Lembaga Zakat Selangor banyak membantu memberi modal, khusus perniagaan dan pemasaran serta bantuan peralatan bagi mengembangkan lagi perniagaannya hingga berjaya bebas sebagai asnaf secara rasmi pada Mac lalu. Bermulanya Cik Na memang keadaan daif, tak makan, tak ada. Lepas tu anak-anak kecil kan nak sekolah, nak makan, nak macam-macam kan yang kita ni. Jadi di situlah kita sampai anak Cik Na bagi kat orang. Masa lahir-lahir kita dah bagi kat orang semua. Ya Allah, aku nak sebut macam mana ni. Jantung laju. Masa memang keadaan situ memang time tu memang terlalu daif. Bukan sedikitlah daif itu yang saya hadapi tu kan. Dan turunnya lembaga zakat, beri bantuan pada Cik Na daripada makan, minum, tempat tinggal, kewangan, sekolah, hari raya. Lepas tu bila Cik Na dapat idea untuk berkasam, diorang turunkan bantuan untuk perniagaan jadi usahawan asnaf lah. Itulah startnya. Golongan asnaf turut dibantu keluar daripada kepompong kemiskinan dengan mengambil ikan dari nelayan asnaf serta menggaji golongan berkenaan sebagai pekerja. Cik Na mempunyai lebih kepada 30 hingga 50 pekasam, jenis pekasam daripada ikan saut, ikan sungai, ikan laut je kita ada dekat 20 jenis, ikan sungai dekat 30 jenis dan daging, telur sotong, telur ikan, ayam, kambing, lagi kerang, udang dan macam-macam aneka lagi pekasam yang kita buat. Dan next time kita akan buka kilang di Kundang sahaja dan di situ kita akan buat secara besar-besaran dan kita akan keluarkan ke luar negara. Masliana pernah menerima Anugerah Usahawan Asnaf Kebangsaan 2019, Anugerah Asnaf Cemerlang 2019 dan Anugerah Usahawan Berjaya 2018. Benar kemiskinan boleh menjadi penghalang untuk meneruskan kehidupan, tetapi ia boleh menjadi pemangkin semangat untuk seseorang individu membina kehidupan yang lebih baik. Laporan Zanariah Zainal Abidin, Berita RTM. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Berita Wilayah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dalam meraihkan perayaan ini, sama-sama kita patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.